من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. فصل في الاجتهاد. إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد. بمتنجس. Betul? Jawab. اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ولو أعمى. Okey, baik. Iza ishtabaha alaihi, sekiranya berlaku kesamaran ke atas seseorang. Kesamaran pada benda tahirun bimutanajjisin, di antara benda suci dan benda mutanajjis. Jawab bagi iza ijtahada, maka dia kena berijtihad. Baik, dia gini muslimat, dia sebenarnya ada dua masalah. Dalam masalah ni dia ada dua masalah. Pertama, kesamaran tadi berlaku pada air yang mana air tadi air suci dengan air mutanajis. Masalah kedua, air suci dan air yang tuhur, tahir dengan tuhur. Air yang suci, air mutanajis. Masalah kedua, air yang suci lagi menyucikan, berlaku kesamaran dengan air suci tapi tidak menyucikan. Baik, kita ambil masalah kedua dulu sebelum kita terang masalah kita. Air kita berlaku kesamaran. Satu air suci lagi menyucikan, satu lagi air suci tapi tidak menyucikan. Contoh, hak ni air suci. Lepas tu hak ni air suci tapi tidak menyucikan. Contoh dia air mawar. Air mawar tapi hilang dah bau. Warna sama, bau hilang dah air mawar ni. Jadi kita pun tak luar kita pun pergi buat kerja apa semua, sudah tu balik nak wuduk tu dia ingat hak mana tadi, hak ni ke hak ni. Baik, sekarang ni berlaku kesamaran. Maka ketika ini kata ulama, dia boleh buat dua pilihan. Sama ada dia berwuduk daripada dua-dua, sebab dua-dua suci, cuma tak tahu hak mana menyucikan, hak mana tidak menyucikan. Dua-dua suci, maka dia berwuduk guna dua-dua bekas. Berwuduk guna dua-dua bekas guna, sama ada dia ambil contoh, ni bekas A, ni bekas B. Dia syok sama ada bekas ni ke air mawar, bekas ni air mawar. Maka dia ambil dua-dua bekas, dia pun berwuduk guna bekas A sekali, sudah berwuduk guna bekas A, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dia wuduk pula bekas B. Boleh. Ataupun dia ambil air sebelah kanan satu, air sebelah kiri satu, sapu. Buat gini, sapu. Kemudian dia pun tukar, dia pun sapu balik. Boleh tak? Boleh. Hak ni disebut dalam kitab-kitab fiqh yang mutawalat. Dia boleh buat gitu. Baik. Sebab apa ulama kata suruh wuduk guna dua-dua bekas? Kerana salah satu daripada dua bekas ini, salah satunya ada yang tahir, suci lagi menyucikan, satu lagi tuhur, suci tapi tidak menyucikan. Ia pun kata, Ustaz malah lah, jadi dua kerja pula. Dah, boleh tak kita nak ambil air lain? Tu lagi baik, ni masalah air tak ada. Baik, dia kata dah, Ustaz boleh tak kita nak pakai tayamum terus? Tak boleh. Sebab
tayamum tidak sah sebab ada lagi air suci. Cuma berlaku kesamaran mana hak suci. Maka ketika itu nak buat mana? Tuang dua-dua. Tuang dua-dua bekas, kita pun kita tayamum. Hak ni sekiranya berlaku kesamaran tahir dengan tuhur. Masalah yang kita nak bahas dalam kitab ni, iaitu berlaku kesamaran pada masalah air yang suci dan air mutanajis. Maka kena ijtihad. Dia pun tanya, Ustaz, dah buat apa kita wuduk pakai dua-dua? Hak ni tak boleh wuduk dua-dua. Sebab apa? Sebab ada salah satu najis. Ada pun hak tadi, dua-dua suci. Cuma khilaf pada menyucikan. Hak ni, dua-dua najis. Salah satu najis. Maka ketika itu, tidak boleh kita wuduk dua-dua. Dah nak buat mana? Kata para ulama, ijtihada, kena ijtihad. Ijtihad mana? Dia kena tengok zon. Bila ijtihad, maka zon berat dia belah lek mana? Bila zon dia berat belah lek itu, wa tahhara, maka dia bersuci dengan hak zon dia tu, bima zanna taharatuhu, dengan barang yang zon akan sucinya. Cuma di sini ulama sebut dia ada syarat-syarat untuk kita ijtihad. Ijtihad dia ada syarat-syarat untuk kita berijtihad. Ijtihad dia ada syarat-syarat dia. Syarat pertama untuk ijtihad, mestilah kita syarat pertama berlaku kesamaran itu dengan keadaan ada keyakinan salah satunya suci. Kalaulah memang tidak ada salah satu asalnya suci, hak tu tidak boleh ijtihad. Yang kedua, mestilah ada alamat yang nyata untuk kita berijtihad. Contoh, air hak ni kocok, air ni hak ni tak kocok. Yang ketiga, mestilah alamat tadi boleh meyakinkan diri. Yang keempat, mestilah berbilang kesamaran tadi tu. Kalaulah ada sebekas je, hak tu tak berlaku ijtihad dah. Faham tak? Faham? Okay. Ijtihad tadi, boleh ke orang hak boleh ke orang hak melihat saja ke? Walau a'ma, sekalipun dia buta. Orang buta boleh melakukan juga ijtihad. Yalah dah. Okay, sambung. وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. وإذا أخبره بتنجسه, jika mengkhabarkannya dengan kenajisannya. Ada seseorang khabar ke dia, ni najis ni, ada dua bekas. Hak mana si air najis? Tak tahu. Lepas mari seorang, dia khabar, hak ni najis. Berapa? Ada tak cicak lah tu tadi, saya buang. Orang hak khabar tu pula siqatun, dia siqah. Siqah di sini hanya memada dengan siqah riwayah, tidak mensyaratkan siqah syahadah. Bila sebut riwayah, maka boleh orang puang, boleh hamba. Tapi tidak boleh budak-budak, tidak boleh orang gila, tak boleh orang fasik, tak boleh orang kafir. Empat ni keluar. Kalau dia khabar hak ni. Tapi syarat orang siqah tadi, wa bayyana sabab, dia menjelaskan sebab. Apa dia mengata hak ni najis? Sebab ada tarik cicak tadi, saya buang. Dia jelaskan sebab. Wa kana faqihan, ataupun dia ni dia tak khabar pun sebab, tapi dia faqih. Dia hanya khabar je hak ni najis, dia tak khabar pun sebab. Tapi dia ni faqih. Orang hak biasa ngaji fiqh, memang mendalami fiqh, dahlah faqihan muwafiqan. Fiqh dia tu sepakat dengan fiqh kita. Maksud dia mazhab Syafi'i, kita pun mazhab Syafi'i. I'tamadahu, maka kita kena iktimad dengan dia. Dua masalah sini. Dua masalah, kita jelas balik. Sekiranya orang hak siqah, semata-mata siqah, tidak mendalami pun fiqh, tapi sekadar siqah. Bila sebut siqah riwayah, dia ada dua siqah. Siqah syahadah dengan siqah riwayah. Sini siqah riwayah.
Maka bila sebut siqah riwayah, masuk sekali orang puang, masuk sekali hamba. Dia kata air ni najis, tapi dia menyatakan sebab. Tu tak apa. Ataupun tak nyatakan sebab, tapi dia siqah, lagi faqih, lagi muwafiqan dengan mazhab kita. Maka ketika itu kita boleh ambil. Tapi kalaulah dia faqih, bukan daripada mazhab kita, kata ulama tidak boleh ambil. Faham? I'tamadahu, maka kita kena ambil. Baik, ambil tadi tu, hukum ambil tadi benda, kata ulama wajib kita iktimad dengan kalam dia. Iktimad tadi tu wujub, wajib. Jelas lah. Sambung. Oh ya, Faslun fil awani. Baik, bab baru. Tadi bab ijtihad. Sebenarnya bab ijtihad ni adalah satu perbahasan yang panjang. Cuma oleh kerana sebenarnya kitab kita ni ia sebut rekah je. Kalau kita buka dalam kitab-kitab mutawalat memang ia bahas panjang. Cuma kitab kita ni kita sebut rekah kerana nak memudahkan. InsyaAllah kalau kita ada rezeki baca kitab-kitab besar, dia akan sebut panjang lebar lagi. Cuma hak ni anak buat khulasah secara ringkas saja. Baik, masuk bab baru iaitu bab bekas-bekas. Ini juga masuk dalam wasailul wasilah. Tadi pun wasailul wasilah, ni pun wasailul wasilah. Baik, sambung. ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة. Dan haram isti'mal, haram menggunakan awani, bekas-bekas az-zahabi wal fiddah, bekas-bekas daripada emas dan perak, illa li daruratin, melainkan kerana darurat. Haram kita guna bekas emas dan perak, sama ada untuk makan, sama ada untuk minum, sama ada untuk qada hajat, hukum dia haram. Hak ni berpandukan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut melarang. Illa, melainkan boleh pakai tadi ad-darurah, ketika darurat. Baik, darurat dia ada darurat kerana menghilangkan nyawa. Ada darurat guna. Maksud darurat sini, adakah kena tunggu sampai kalau dok guna hilang nyawa? Tak. Maksud darurat sini, yakni tak ada bekas lain. Contoh, kita masuk hutang. Dok jumpa jalan nak balik. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada telaga. Tapi telaga tu, tepi telaga tu mah belaka, bekas mah. Kita tak ada bekas untuk cedok air, nak ambil wudu. Boleh tak kita guna bekas mah tadi? Boleh. Dikira situ darurat. Walaupun tak menghilangkan nyawa pun. Faham? Okey. Wattikhazuha, dan juga mengambilnya. Maksud mengambil di sini dengan makna menyimpan ataupun membuat. Ittikhaz asalnya ambil. Tapi dengan makna sini kita simpan ataupun kita buat. Dia ulama kata dalam mazhab Syafi'i bukan setakat haram guna. Haram juga kita simpan bekas-bekas daripada emas dan perak. Sebab apa? Kerana ada kemungkinan akan guna lagi. Jadi haram simpan. Orang kata dah ustaz, bukan orang puang boleh ke pakai mah? Dia masalah pakai mah dengan bekas mah lain. Pakai emas tu gelang, rata, hak tu orang puang boleh. Ada pun bekas, tak ada orang puang pakai bekas. Pakai pasul lengan. Tak ada orang buat kerja gila lagu tu. Hak tu sebab tu haram juga bagi orang lelaki, haram juga bagi orang puang simpan dan menggunakan emas. Perhiasan lain daripada bekas. Kena faham molek dah. Sambung. Dia perhiasan hak dibenarkan perhiasan pada badan. Orang puang ni hak dia boleh ni perhiasan badan, bukan perhiasan rumah. Pasu hak tu perhiasan rumah, bukan perhiasan badan. Tak ada orang ambil pasu mah buat rata gantung. Kaya dah. Bahkan ulama kata kita guna untuk perkara keji pun haram. Makuk tandas buat daripada emas, kaya dah, insya-Allah. Haram, tak boleh. Walaupun orang puang. Hak tu perbahasan lah pula. Sekiranya ada mudarat, maknanya kerana berhajat. Sebab pernah berlaku di zaman Rasulullah, seorang sahabat dia
putus hidung masa perang. Hidung dia kena kerak masa perang. Maka ganti dengan tembaga tak boleh. Akhirnya ganti dengan perak ataupun mah. Dia lupa dalam hadis perak ke mah, maka dibenarkan. Sambung. Walau ina'an saghiran kamukhulatin. Walau ina'an. Takdir walau kana ina'an saghiran. Walaupun bekas yang kecil seperti mukhulah. Seperti bekas celok. Kalau bekas celak pun tak boleh, apatah lagi bekas-bekas hak besar. Maksud haram sipang, haram guna tadi, walaupun dengan bekas yang kecil. Bekas hak kecil. Baik, sambung. Wa ma dhubbiba bil-dhahabi. Dan juga haram tampal dengan emas. Tapa dengan emas, maka hak tu haram. Dia masalah tapa dengan emas ni haram secara mutlak. Sama ada berhajat ataupun lizinah ataupun secara perhiasan. Tampa dengan emas haram. Maksud warna tampal ni. Bekas kita, ia retak. Bekas cawan retak. Kita pun ambil emas, kita pun tapa. Tapa dengan emas. Hak tu haram secara mutlak. Faham? Tak ada darurah. Sekali pun ada darurah. Dengan perak ada perbahasan. Sambung itu sebut wala yahrumu ma dhubbiba bil-fiddah illa dhabbatan kabiratan lizinah. Dan tidak haram ma dhubbida, barang yang ditampal dengan fiddah, dengan perak. Illa melainkan dhabbatan kabiratan lizinah, melainkan tampalan yang besar dengan tujuan untuk perhiasan. Baik, di sini kita akan timbul beberapa masalah. Tampal dengan mah haram secara mutlak. Tampal dengan mah haram secara mutlak. Adapun tampal dengan perak, dia ada dua masalah. Tampal. Masalah tampalan. Masalah tampalan, dia ada dua masalah. Pertama emas, yang kedua perak. Emas haram secara mutlak. Adapun perak, dia ada dua masalah. Masalah pertama, iaitu tampalan tadi untuk perhiasan. Masalah kedua, untuk hajat, berhajat. Maka untuk perhiasan ditumbuk tubih dua masalah pula. Tampalan tadi sedikit, yang kedua banyak. Untuk berhajat pun tubih dua masalah kau. Pertama sedikit, yang kedua banyak. Baik, kata para ulama, sekiranya perhiasan tadi dengan tujuan banyak, walaupun banyak. Ulama kata kalau tampalan perak untuk perhiasan banyak, maka hukum dia haram. Ulama kata walaupun kerana hajat dan perhiasan. Faham tak? Hak sini masalah kedua ni ia gabung dua-dua. Faham maksud gabung dua-dua? Maksud mana? Walaupun kerana hajat dan perhiasan. Dia kata memang dia berhajat, tapi dia kata pela-pela tu pakai gabung sekaligus lalu lah. Banyak perhiasan sekali dengan berhajat tak ada. Faham? Ada pun selain daripada banyak kerana perhiasan, hak tu tidak haram. Tapi apa hukum?
ulama kata kalau perhiasan tapi sedikit, tujuan sedikit, maka hukum dia makruh. Makruh. Adapun berhajat sedikit adalah harus. Kalau berhajat banyak, maka hukum dia makruh. Makruh. Baik, orang timbul isu sini. Dah ni ustaz kata benda ni, walaupun kerana berhajat dan perhiasan. Dah sini perhiasan saja banyak makruh, berhajat makruh. Dah sini hajat dan perhiasan. Maksud dia sini gini. Kita jelas. Maksud perhiasan dia bekah retak sini je. Bekah retak sikit je. Dia pun tampal kerana berhajat banyak. Lepas tu dia kata dah pela-pela tapal tu, dia pun tepek banyak lagi. Untuk benda, untuk perhiasan. Faham tak? Baik. Sikit banyak tadi tu ukur pada mana? Ukur pada uruf. Sikit banyak ukur pada uruf. Jelas dah? Sikit banyak ukur pada uruf. Jadi kesimpulan sini, masalah tampalan sekiranya perhiasan banyak haram. Kalau perhiasan sedikit makruh. Kalau berhajat sedikit harus. Kalau berhajat banyak makruh. Jelas? Jelas. Wa yahillu المموه بهما إن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار. Baik. Wa yahillu dan halal. Al-mumawwahu. Mumawwah ni benda mumawwah sadur. Mumawwah ni sadur. Bihima dengan keduanya. Boleh sadur dengan mah dengan perak. Tapi syarat dia benda illam yahsul bihima syai'un bil ardi 'alan nar. Tidak terhasil dari keduanya, tidak hasil daripada emas dan perak sesuatu apabila kita sadur atas api. Maksud dia celup dengan emas ataupun perak. Ni kan ada orang panggil benda celup dengan warna emas, celup dengan warna perak tu kan. Baik. Maknanya saduran tadi tu cukup nipis. Maknanya kalau orang nak ambil mula emas dengan perak tu, kalau dia sadur atas api, maka tidak akan nitik emas perak. Kalau nitik, ia kira banyak ni. Hak tu kekal haram. Hak ni tidak hasil. Faham tak? Dia gini. Mumawah, kita sadur dengan emas perak. Maknanya sadur dengan warna emas, sadur dengan warna perak. Apabila dia sadur bekah tu, bila dia sadur bekah tu, kemudian kayak gini, nak tahu haram tak haram, kalaulah dia tu lalu atas api, maknanya dia layu atas api, maka tak nitik emas. Maknanya tidak hasil emas. Kalau hasil emas, hasil perak, maknanya boleh dikeluarkan lagi emas dan perak, maka hukumnya kekal haram. Dilayu lah, disadur atas api. Baik, hak ni satu masalah. Ada timbul masalah. Dah guana pula kalau bekas emas, bekas emas, bekas perak, kita sadur dengan tembaga. Tak ada orang buat kerja lagu ni. Tapi ulama fiqh bahas. Boleh ke tak? Ulama kata ketika itu tak haram. Tak haram kita simpan. Ya sebab ya asalnya bekas emas, bekas perak ni dia akan merosakkan hati orang-orang miskin. Tu ulama kata bila kita tutup emas perak tu. Dah ustaz nak awal ni, ada ulama kata pecah. Ada ulama kata kena layu buat jadi perhiasan. Oh ni hutang orang puang aja ni. Kita boleh harta saka. Boleh perak, bekas emas. Bekas emas. Boleh harta saka tu boleh bekas emas, piring emas. Maka gua ni boleh tak simpan? Tak boleh. Dah nak pecah. Oi, sayang ustaz emas ni awak gua gitu.
Maka kita pun kena pelebur buat perhiasan bagi orang puan. Ni orang puan untung aja ni. Yalah dah, sambung. Faslun fi khisalil fitrah. Baik. Yusannu siwak fi kulli hal. Dan sunat bersiwak pada semua keadaan. Baik. Sini pengarang kitab kita dia sebut sunat bersiwak. Siwak ni dia ada 5 hukum. Sunat dia ada 5 hukum. Pertama, wajib kita siwak. Bila kita wajib siwak, apabila ada najis dalam mulut, yang mana najis tadi tidak dapat dihilangkan melainkan kena bersugi, maka ketika itu wajib kita bersiwak. Yang kedua, sunat bersiwak. Sunat siwak dalam semua keadaan, dan itu adalah hukum asal bagi siwak. Yang ketiga, sunat muakkad kita bersiwak. Bila sunat muakkad bersiwak? Apabila nak semayang, apabila nak baca Quran, apabila kita nak wuduk. Yang keempat, makruh kita siwak. Bila makruh? Iaitu selepas daripada masuk waktu zuhur bagi orang berpuasa pada mazhab Syafi'i. Yang kelima, haram bersiwak, iaitu guna bulu gigi kawan tanpa minta izin. Ni haram. Tapi kalau dia izin, maka balik hukum asal sunnah. Jelas dah. Wa yata'akkadu lil wudu'i was salati li kulli ihramin. Dan menjadi muakkad, yakni menjadi sunat muakkad lil wudu' bagi orang nak berwudu. Setiap kali nak wudu, sunat muakkad kita untuk bersiwak. Bahkan ulama kata nak tayamum pun sunat bersiwak. Sebab tayamum itu ganti bagi wudu', maka nak bertayamum pun sunat bersiwak. Wassalati, dan juga semayang. Nak semayang sunat siwak. Ada anda dengar terbaca satu penulisan orang dia kritik masalah bersiwak sebelum solat. Bersiwak sebelum daripada solat. Dia kata siwak ni nak wuduk je, dekat solat tak perlu siwak. Dia sebenarnya benda ni kalau kita baca, sama ada ulama ramai yang kata sunat siwak sebelum daripada solat. Bahkan anda tadi duduk sebelum kelas ni buka fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah sendiri menulis panjang lebar kritikan terhadap orang yang mengatakan tidak sunat bersiwak dekat-dekat nak semayang. Jelas. Anda baca, jangan kata anda tak baca. Anda baca. Jelas. Likulli ihram, setiap kali nak ihram. Setiap kali nak ihram, maksudnya setiap takbiratul ihram sunat kita bersiwak. Yakni kalau kita semayang 2 rakaat sebelum zuhur, fardu zuhur 4 rakaat, kemudian 2 rakaat. Jadi 3 kali semayang, maka 3 kali kita bersiwak. Jelas. Sebelum takbir tu asal. Ya. Sambung. Wa iradati qira'atul Quran wal hadith wal zikri. Dan juga menjadi sunat muakkad juga ketika mana kita nak membaca Quran. Nak baca Quran, sunat kita baca, sunat kita bersiwak. Wal hadith, dan juga hadith. Nak baca hadith, sunat kita bersiwak. Sunat mana? Sunat muakkad. Wal zikri, dan juga ketika nak berzikir. Ini sebenarnya ada perbahasan panjang. Siwak ni kalau mulut kita ada najis, boleh ke tak kita bersiwak? Boleh ke tak kita baca hadis? Boleh tak kita baca Quran? Hak ni berlaku perbahasan yang panjang. Anda cadang membuka kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan nanti Imam Nawawi ada perbahaskan panjang lebar khilaf di kalangan para ulama. Cuma sini kita tak sempat nak bahas. Sambung.
واصفرار الأسنان. Ketika menguningnya gigi. Ketika menguningnya gigi, sunat kita bersiwak. Walaupun kuning tadi, apa sahaja keadaan. Kerana makan ke apa ke. ودخول البيت. Ketika nak masuk ke rumah. Al-bait di sini, ulama berkhilaf pendapat dalam menghuraikan matan Muqaddimah Hadramiyah. Ada ulama kata al-bait di situ dengan makna rumah kita. Ada ulama kata al-bait di situ dengan makna Baitullahil Haram. Maka ulama kata guru kami ambil dua-dua pendapat. Maksud dia nak masuk rumah daripada musafir jauh. Bukan kerana kita tubik pergi jalan nak masuk rumah. Bukan. Ni kerana musafir jauh. Kita pun siwak ataupun kerana nak masuk Baitullah. Kalaulah nak masuk Baitullah sunat siwak, kata ulama begitulah juga nak masuk masjid-masjid juga sunat sebelum masuk masjid kita bersiwak. Itulah. والقيام من النوم وإرادة النوم. Dan juga bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur. Wal qiyami minan naumi. Bangun daripada tidur. Sunat bersiwak. Wa iradatin naumi. Sunat juga bersiwak ketika nak tidur. Sebab apa ketika nak tidur sunat bersiwak? Sebab ulama kata, malaikat ada duduk dengan kita ketika mana kita nak tidur. Maka malaikat terkesan, terseksa dengan apa yang tidak, malaikat tidak suka dengan apa barang yang tidak sukanya manusia. Manusia tak suka bila orang bau busuk, maka malaikat juga tak suka dengan perkara yang busuk. Sebab tu kena jaga sikit dalam masalah ni. ولكل حال يتغير فيه الفم. Dan juga semua walikulli halin, dan semua keadaan yataghayyaru fihi, yang berubah padanya pada keadaan tadi tu alfamu, mulut. Semua keadaan yang berubahnya keadaan mulut, maksud keadaan di sini benda bau mulut berubah, maka sunat muakkad kita bersiwak. Illa lis-saimi ba'da az-zawal, melainkan tidak sunat apabila bagi orang yang berpuasa selepas daripada zawal, selepas masuknya waktu zuhur. So waktu zuhur tidak sunat dah bersiwak. Bahkan hukumnya dalam mazhab Syafi'i, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, hukum dia makruh atas satu qaul. Satu qaul yang lain kata kekal sunat juga, seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi dan sebahagian mazhab, antaranya mazhab Maliki. Jelah. Sebab khilaf pada memahami hadis tu je. Lah. ويحصل بكل خشن إلا إصبعه. والأراك أولى ثم النخل. Baik. Sekarang ni pengarang dia nak bahas pula alat-alat untuk bersiwak. Apakah alat-alat yang digunakan untuk kita bersiwak? Maka dia kata wa yahsulu bikulli khashinin. Maka hasil siwak tadi dengan semua yang khashinin, semua perkara yang kesat. Kalau kita baca dalam sebahagian syarah, dia kata walaupun dengan perca kain, khashinin, benda-benda kesat. Walaupun dengan perca kain, apa sahaja benda yang kesat, yang pun menghilangkan daki-daki di gigi, maka situ hasil pahala siwak. Sebab itu kita guna beruh gigi apa semua, hasil pahala siwak. Illa isba'ahu, melainkan jarinya. Jari, kalau dia guna jari dia, maka tidak hasil pahala sunat. Tak hasil. Timbul masalah. Dalam kitab sebut isba'ahu, jarinya. Dah kalau pakai jari orang lain, dia pinjam jari kawan dia buat siwak. Ataupun jari tadi tu putus daripada dia. Ni ulama fiqh buat masalah. Dia tidak boleh isba'ahu, jarinya, kerana bersambung dengan dia. Baik, dah kalau jari tadi pisah dengan dia, putus. Ataupun dia guna jari kawan dia, hasil tak pahala? Hasil pahala. Dia kata, akhi, kita ni ukhuwah Islamiyah. Kita makan sekali. Kita duduk Jordan ni 4 tahun dah. Perik jerih bersama.
Akhi, bulu gigi yang nak hilang akhi. Guna pinjam jari entah. Nak hasil pahala. Akhi kata tak apa, anda redha. Musim-musim kuarantin ni. Maka dihukumkan ketika itu dapat pahala. Jelah. Tapi yang afdalnya untuk kita bersiwak ni, wal araku aula. Yang afdalnya kita guna untuk bersiwak kayu arak. Kayu arak ni dengan makna kayu siwak biasa tu lah. Kayu siwak biasa kita tengok. Kayu siwak. Itu kayu arak. Atau afdal sekali. Summan nakhlu. Yang keduanya pelepah tamar. Nakhl pelepah tamar. Bukan pelepah tamar sutih besar tu. Pandai-pandai lah kerak. Koda-koda boleh buat gonyah gigi kita. Maka hak tu yang kedua afdal. Kalau kita buka dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, yang pertama paling afdal kayu arak. Yang kedua yang afdal iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kayu pelepah tamar. Yang ketiga pokok zaitun. Kayu zaitun. Yang keempat semua kayu-kayu yang wangi. Yang keempat. Yang kelima semua jenis kayu tapi tidak menghasilkan bau. Ini maratib untuk alat-alat siwak. ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء. Dan sunat wa yustahabbu, dan sunat ni keadaan dia tadi dia bahas keadaan alat-alat untuk siwak. Sekarang ni dia nak bahas pula keadaan alat siwak kita. Wa yustahabbu, dan sunat an yastaka, untuk kita bersugi biyabisin, yang mana kayu sugi tadi yang basah, nudia, yang dilembabkan bilma, dengan air. Sunat kita siwak sesuatu yang mana kita basah. Contoh kayu siwak tadi, kita basahkan dulu. Lembabkan dulu, baru kita siwak. Hak ni hak paling afdal. Dah, kalau tu, ulama kata kalau tak ada air, guna ma'u wardin. Air mawar. Boleh tak? Tapi hak tu marotik kedua. Marotik tiga, pakak kerah. Faham tak? Tu dalam kitab sebut guna air. Kata air guna air mawar. Sebab ada bau. Air liur ni. Air liur tak. Air liur boleh tak, tapi marotik ke akhir ke tak salah. Jadi 5 marotik. Air liur contoh kita pakai air mawar tu. Bila siwak nak mayang, masih ada lekat air mawar kat gigi. Betul. Lepas tu Dia kimak macam tu. Dah. dimakan. Obat gigi tu mana cerita? Dimakan. Obat gigi tu mana cerita? Kalau kata air mawar masalah. ويستاك عرضا إلا في اللسان. Baik, wa yastaka ardan illa fil lisan, dan juga dia bersugi secara ardan, melebar. Maksud dia sugi ni daripada sini. Dia sebenarnya kayu sugi, sunat kita pegang ni, contoh ni kayu sugi. Ni hak untuk kita siwak, sunat pegang gini. Ni 3 jari, jari telunjuk, jari tengah dengan jari mani, tok atas, anak jari dengan ibu jari tok bawah. Sunat kita siwak gini. Sunat kita siwak gini. Sunat start daripada belah kanan. Kanan hak dalam, atas. Atas ke depan, bawah ke depan, baru kiri. Sunat melebar melainkan illa fil lisan. Kalau lisan sunat kita memanjang. Sebab kalau gigi tak sunat memanjang sebab dia akan rosak gusi. Faham? Hak ni kalau beruh gigi. Hak ni kalau kayu siwak beruh gigi, mudah yang awak pakai gini lah. Guana. Jelah. Maksud memanjang begini. Memanjang ni. Melebar. Melebar ni. Ni lebar ni. Oh, faham. Memanjang tu lidah atas. Belum nak. Bawah. Ada dokang kena ajar sesa. Ni bukan orang kata ubat macam telapan tu. Hak tu Allah alam dengar Anas. وأن يدهن ربا. Maka dia dan ni masalah baru. Hak ni dia nak tadi selesai dah bab siwak. Sekarang ni dia nak bahas lagi tentang perkara-perkara sunat lain untuk kita lakukan. Antaranya wayaddahina ribban, dan dia meminyakkan secara ribban,
meminyakkan rambut dia, meminyakkan janggut dia, ribban, jarang-jarang. Bukanlah setiap waktu. Ni enggak setiap kali nak tubik. Kalau 5 kali tubik, 5 kali 5 kali minyak rambut. 5 kali nak tubik, 5. Tak payah kata nak tubik, dak tubik rumah pun setiap kali wudu. Minyak aja rambut. Allahu akbar. Sebab tu nak ingat dulu masa zaman duk ngaji dulu, tok guru suruh cukur belaka kepala. Sebab tok guru kata kalau ada rambut ni mudah ngaji, duk padan duk tengok rambut tu. Tok guru kata, jadi tok guru pun suruh cukur. Tapi orang-orang yang jadi kepimpinan tak boleh cukur lah. Sebab gambar nak otak depan. Okey, sambung. ويكتحل وترا ثلاثا ثلاثا. Salasan ke salasatan? ثلاثة ثلاثة. Allahu akbar. Wa yaktahila witran salasatan salasatan. Dan juga dia itu mencelak secara witir 3 kali 3 kali. Dia sebenarnya ulama khilaf pendapat. Witran 3 yang rajih 3 kali belah lek kanan, 3 kali belah lek kiri. Mencelak. Ada ulama dia kata kalaulah 3 kanan 3 kiri, maka ketika itu kalau gabung jadi 6. Tak ganjil lah, jadi genap. Maka dia kata buat 3 2 jadi 5. Maka sini berlaku khilaf lah. Berlaku khilaf di kalangan para ulama. Iaitu jadi yang mu'tamad di sisi para ulama 3-3. Sunat mencelak ni sebelum nak tidur. Nabi pakai celak sebelum tidur. Kalau nak keluar rumah, Boleh je, tapi asal sunat. Melainkan orang perang yang menyebabkan kalau dia pakai celak tu menyebabkan menjadi fitnah, maka ketika itu tak sunat. ويقص الشارب. Dan juga memendekkan misainya. Yakni orang panggil benda? Gunting lah. Mengandam misai. Kena andam misai tadi sekadar mana? Sekadar nampak bibir merah. Maknanya supaya jangan misai tadi lebih daripada bibir merah. Maknanya kalau nak sipang misai tak masalah. Tapi kena biar zahir bibir merah ni. Tapi yang terbaiknya ni lah. Biar nipis sudah lah. ويقلم الظفر. Dan juga mengerak kuku. Zufur, kerak kuku. Kerak kuku ni, dia masalah kerak kuku. Kalau kuku kaki, hak tu sepakat di kalangan para ulama cara nak kerak kuku kaki. Cara kerak kuku kaki, contoh ni kaki. Daripada anak jari kaki kanan, sampailah anak jari kaki kiri. Jadi, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni kalau kaki. Ada pun kalau tangan, dia ada khilaf sikit antara Imam Nawawi dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata cara kerak kuku tangan, Imam Ghazali kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi dia kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada pun masalah ni tidak ada nas yang sahih, sekadar ijtihad para ulama, tidak masalah pun kita tidak mengikut. Yalah. وينتف الإبطة. Dan juga sunat juga kita yang tifa ni cabut bulu ketiak. Dia asalnya orang lelaki sunat dia cabut bulu ketiak. Orang Terengganu panggil ketuh. Cabut bulu ketiak sunat. Maknanya tak sunat dia cukur. Melainkan kalau menyebabkan dia sakit dah, barulah dia cukur. Tapi asal dia sunat dia cabut. Cabut sutir-sutir. Ada pun orang puang sunat cukur. Orang lelaki sunat retuh, sunat cabut. Orang puang sunat cukur. Jelas dah. Tapi kalau dia cukur saja dah, Ustaz main retuh-retuh ni sakit Ustaz. Boleh tak kita pakai cukur je? Hasil tak pahala? Hasil pahala. Tapi hak afdalnya lah. Sambung. ويزيل شعر العانة. Dan menghilangkan
bulu-bulu ari-ari. Anah ni bulu ari-ari. Bulu ari-ari sunat untuk dihilangkan. Cuma orang lelaki untuk bulu ari-ari sunat cukur. Orang puang bulu ari-ari sunat cabut. Suka pula je. Sunat retuh orang puang bulu ari-ari. Orang lelaki sunat cukur. Dia beza sikit antara bulu tiak dengan bulu ari-ari. Semua. Wa yusarrihal lihyah. Dan juga yusarrihal lihyah. Dan sunat sikat janggut. Janggut biar kemas. Ya masalah cukur janggut ni kek gigi akan sebut lagi. Masalah cukur janggut. Tak apa. Kamu. Wa yakhdib asy-syaiba bi humratin aw sufrah. Dan mewarnakan inai dengan warna merah ataupun warna kuning. Ada pun menginaikan dengan warna hitam, hak ni haram. Haram. Mewarnakan uban dengan inai hitam, maka hak tu haram. Ada pun mewarnakan dengan inai yang merah dan kuning, hak tu mubah. Tidak menjadi masalah. Ulama kata boleh kita inai dengan warna hitam ni, ubang dengan warna hitam, satu masalah je. Ketika mana perang dengan orang kafir. Perang dengan orang kafir, hak tu tak apa. Wal muzawwajatu yadayha wa rijlaiha bil hina. Dan juga orang yang mempunyai suami, muzawwajatu, iaitu orang perempuan yang memiliki suami. Ada pun orang puan yang tidak memiliki suami, hak ni berlaku khilaf. Orang puan yang memiliki suami, sunat dia menginaikan dia pada tangan dan juga kakinya bil hina, dengan inai. Sunat dia orang puan yang mempunyai suami untuk menginaikan tangan dan juga kaki. Adapun kalaulah tidak ada suami, hak tu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Bila ni? Semua. Wa yukrahu al-qaza'u. Dan dimakruhkan qaza'. Qaza', ya, masalah qaza' ni benda qaza'. Qaza' ni cukur separuh, tinggal separuh. Tu qaza'. Dia qaza' memang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, hukum dia makruh. Wa natfu syaibi. Dan juga cabut ubang. Makruh cabut ubang. Sebab disebut dalam hadis ubang ni akan bercahaya ketika di padang mahsyar. Maka makruh cabut. Dan bahkan hak ni dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Sama. Wa natfu lihyah. Wa halqul lihyah, ia pakai natfu situ. Natfu. Itu natfu. Ya, dalam hak nuskhana halqu. Mencukur janggut. Dia masalah cukur janggut, menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i makruh mu'tamad mazhab Syafi'i, melainkan kalau dia nak suruh dia nampak amrak, dia nak mengekalkan amrak dia, itu haram. Adapun pendapat jumhur para ulama mengatakan cukur janggut haram. Jumhur para ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, cukur janggut haram. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i dalam kitab pun sebut haram. Cuma pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi adalah hukum dia makruh. Dan diikut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab dia, Imam Ibn Hajjaj, Imam Ramli dan Syekh Khatib Syirbini. Wal mashyu fi na'lin wahidin. Dan pakai selipar dengan sebelah je selipar. Sebab apa? Tidak memberi hak yang betul pada badan. Bahkan dalam bidang perubatan pun, dia akan menyebabkan berlaku sakit. Walimti'adu qa'iman. Dan juga pakai selipar dalam keadaan berdiri. Makruh kok. Tapi hak ni sekiranya takut jatuh.
Tapi kalau selipar kita ni tak ada masalah lah. Ni selipar macam kasut apa semua. Kan? Faslun fi furudil wudu. Lihat lah. Kita jumpa sesi kedua pula. Tak boleh baca banyak-banyak. Kita bahas sikit-sikit. Furudul wudu, insya-Allah kita jumpa petang ni pula. Pukul 3 kalau waktu Malaysia pukul 8. Kita lihat awal sikit hari ni. Lihat awal sikit. Tak apa dah Muslim. Itu kan nak kerja hatang, kita nak kerja faham. Allahu a'lam, aku qali hadza wa astaghfirullah azim. Ada soalan? Ada. Untuk soalan lain, apa hukum asap rokok? Untuk dia, air. Ya, asap rokok ni ulama khilaf. Ada ulama kata asap rokok ni hukum dia najis. Ada ulama kata tak. Ada soalan? Soalan ni, adakah sudu garpu emas dikira bekas? Ya, juga. Haram mengguna dan haram simpan. Lepas tu kalau kayu jati boleh tak untuk sugi? Boleh. Dia masuk tangga kepak, masya-Allah, kayu jati. Kayu jati tak tangga kelima sebab dia tak ada bau. Kayu gaharu hak tu tangga kepak sebab dia ada bau. Soalan kayu jati ni daripada Al-Fadhil Ustaz Nazmi. Allah. Ustaz Nazmi. Lepas tu kalau pakai wet kira sunnah pula. Pada cabut bulu-bulu tadi, kalau pakai wet kira sunnah tak? Ya, pakai wet, ya wet confirm akan cabut kan. Ya kira cabut tu. Wet kira cabut lah. Lepas tu berinai tu sunat depan suami saja atau bila-bila? Dia ketika suami ada di rumah. Dia asalnya untuk perhiasan. Sebab orang Arab dulu, dia tengok comel. Tapi orang lain ni, Masya Allah, dia ina pula anak tengok learning, dok apa kenal sikit lah. Learning dulu, ina dulu ujung jari je. Hak pelik lagi orang lelaki berina, apa nak dok kenal sikit lah. Orang puan berina dulu ujung jari, okey lagi. Learning corok macam-macam dah. Tidaklah kata haram, cuma tak comel. Bunga-bunga tak apalah. Takut lagi siapa tu masih lagi Doraemon, Pokemon. Jadi masalah. Jadi pada-pada lah. Kalau pakai ina tadi untuk suami tak apa, ni untuk orang luar. Ni kurang. Ya, anak-anak kena sikitnya malam berinai untuk tengok orang, bukan untuk tengok suami. Itu benda. Ya. Contohnya kita cuci muka, lepas tu ada lagi terlekat sabun cuci muka tu, lepas tu kita ambil wuduk. Adakah air tu dikira mutaghayyir sebab bercampur dengan sabun atau dikira air mutlak je? Air mutlak sebab sikit sahaja. Sebab bekas sikit. Ada dah. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung petang ni pula, insya-Allah. Anda nampak gayanya kita mungkin baca sejam-sejam je kot. Sejam pagi, sejam petang, sejam pagi, sejam petang. Asalnya nak buat pagi ni sejam setengah, tapi ana dak apa sihat. Insya-Allah kalau sihat-sihat lagi kita akan sambung dia jadi sejam setengah lah. Cuma setakat ana dak apa sihat ni kita ambil sejam-sejam je. InsyaAllah dah. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum.